Assalamualaikum. So kembali lagi kita. So hari ini kita akan buat analisis sikit mengenai crypto market. So saya akan buat analisis on BTC saja kot, sebab saya tak ada banyak masa. So kita tengok pergerakan. Sebelum ni pergerakan telah buat penurunan. So ramai yang panik, ada yang panik kan. Kalau tengok kat sini, memang kita boleh nampak dia punya panic selling tu memang panjang sangat. Tapi apa pun, bagi saya tak pun nak panik pun, sebab kalau nak bandingkan yang ini tak banyak sangat pun dia punya kejatuhan. Kan orang kata crash. Ni bukan crash pun bagi saya, sebab kalau ikutkan dari segi behavior kripto, memang macam ni dia punya pergerakan. Kalau kita tengok sebelum ni kan, kalau kita tengok kat daily pun, pergerakan ni lebih kecil daripada pergerakan ni. Penurunan lebih kecil daripada yang ini, lebih kecil daripada yang ini. Lebih kecil daripada yang ini, daripada yang ini lebih kurang sama yang ni. Sebelum ni pun sama, lagi kecil daripada ni. So memang benda ni lah normal sebenarnya. So dia bukanlah crash pun kan, tapi biasalah orang lain orang kata nak jual dia punya ni, dia katalah crash. Sebenarnya bukan crash pun. So kita boleh tengok on daily time frame. Sepah kita kemaskan sikit. On daily time frame kita zoom out, kita zoom in sikit. On daily time frame kita boleh tengok ada pergerakan menurun ni. Kita tengok dekat untuk buat masa sekarang, kita boleh nampak yang dia dah pun mula break naik ke atas. Dia dah break pun resistance kecil. Ni resistance kecil sebenarnya. Resistance ni kita akan nampak dekat 4 hours. Tapi bagi saya, kita still not clear lagi daripada bear. Untuk kita clear daripada bear, kita kena pecahkan resistance dulu. So buat masa sekarang masih ada lagi, walaupun kita nampak ada candle hijau, tetapi masih ada kemungkinan yang agak besar untuk kita teruskan penurunan lagi. Kita tengok 4 hours. Kalau kita tengok 4 hours, dia touch this trend line. Trend line yang kita dapat daripada sini. Dia jadi support kepada sini, area ni. Kemudian saya tarik lebih ke sini ya. Saya buat extension sampai ke sini, dan dia hampir-hampir touch. Dah lebih kurang touch jugalah area di situ. Dan kita tengok dia dah mula buat kenaikan rejection ke atas. Dan dia dah break pun area resistance yang kecil ni. Ni resistance yang kecil, sebab kita tahu dekat sini dia ada support sebelum ni. So dia jadi resistance, support become resistance. Tetapi dia hanyalah resistance yang kecil. So kita tahu dia dah break. Kalau kita nak tengok yang, kalau kita nak anggap dia kembali bullish, dia perlu break resistance yang area sini. Area sini dia perlu break dulu. Area ni harga pada lebih kurang area sinilah, pada 61k. Dia perlu break, dia perlu break 61k dulu untuk ubah, orang kata pandangan, orang kata tanggapan market crypto ni, daripada bearish kepada bullish. Bila dia boleh break 61k, then kita ada peluang yang lebih besar lah. Orang akan anggap market dah mula bullish semula, sebab dia dah create new high, higher high. Kalau kita tengok kat sini, dia dah create higher high, tapi ni orang kata ni dalam sangat-sangat yang kecil lah, dalam area yang sangat kecil. So orang kata ni untuk short term lah, tapi kita nak tengok long term dia, sebab itu yang lebih penting lah. Kalau kita tengok dekat sini, dia dah break resistance kecil, dan dia dah mula kembali kepada resistance tu. So apa yang kita nak tengok adalah dia perlu hold this level dulu. Dia perlu hold this level, and then dia perlu naik dan break 61k, baru kita boleh mula tukar kita punya bias kepada bullish. Kalau tengok sebelum ni, saya ada buat expected bottom dekat sini kan. Saya buat expected bottom dekat sini. Sebab saya tengok kat sini ada satu area support. Ada satu area support, dan dia dah pun break ke bawah.
Okay, dia dah break support yang bawah yang sebelum ni. So that's why saya target expected bottom dekat sini. Okay, dan kalau tengok dekat daily pun, kalau tengok dekat daily, kita masih boleh nampak yang dia masih ada kemungkinan untuk turun. Okay, kita tengok dia punya candle merah dia lebih besar daripada candle hijau dia. Okay, candle bear dia lebih besar daripada candle bull dia. Okay, kita tengok candle hijau ni mengambil masa 2 hari untuk kembali kepada paras level candle merah sebelum ni. Level candle merah sebelum ni hanya mengambil 1 hari saja untuk turun besar ni. Okay, so agak slow. So jadi market tu masih lagi lemah lah. So that's why ada kemungkinan dia akan pergi ke bottom sini, area sini. So that's why saya punya analisis sebelum ni saya cakap ini adalah expected bottom. Okay, so untuk buat masa sekarang expected bottom masih di area sini, sebab kita tengok dekat sini pun dia masih lagi tak break. Okay, dia tak break lagi area resistance ni untuk dia ubah tanggapan market kepada bullish. Okay, kalau dia berjaya break di sini, then baru kita boleh anggap yang dia dah mula bullish semula. Okay, so itu sedikit sebanyak analisis saya terhadap Bitcoin lah. Okay, so of course untuk altcoin yang lain pun akan mempunyai impact yang sama lah, lebih kurang sama. Okay, bila Bitcoin naik, yang lain pun akan naik. Bila Bitcoin turun, yang lain pun akan turun. Okay, cuma perbezaan dia, kalau projek altcoin tu agak kuat, walaupun Bitcoin tengah jatuh, dia mungkin akan hold pada satu level saja. Maksudnya dia sideways je. Okay, dia bukan sideways, dia mungkin akan ranging je. Okay, dia mungkin tidak akan break support ke bawah lagi. Okay, itu perbezaan dia lah kalau altcoin. Okay, contoh kita boleh tengok macam XRP break. Okay, kalau kita tengok Bitcoin XRP. Okay, buat masa sekarang. Okay, kalau kita tengok ni Avalanche. Okay, kita tengok Avalanche, walaupun Bitcoin tengah jatuh, okay, dia jatuh, Bitcoin jatuh itu hari dekat sini lebih kurang. Okay, tapi Avalanche dia tak jatuh, maksudnya dia tak jatuh break support. Okay, dia tak break support. See, dia still meneruskan kenaikan. Okay, bila Bitcoin jatuh sikit je, dia just correct sikit je. Okay, dia just retrace sikit je, and then dia naik semula. Okay, so kalau dia ikut projek lah. So untuk altcoin ni dia bergantung pada projek. Okay, so dia punya kenaikan tinggi, paras tinggi dan kejatuhan dia tu dia tak bergantung pada Bitcoin sangat lah. Cuma arah dia itulah, arah dia maksudnya, kalau Bitcoin tengah naik, dia akan naik. Okay, kalau Bitcoin tengah jatuh, contoh Bitcoin jatuh bawah ni, kemungkinan dia tak jatuh bawah ni, dia just jatuh arah sini saja. Itu bergantung pada projek-projek untuk altcoin tersebut lah. Kalau projek dia kuat, dia takkan jatuh lebih jauh lah macam Bitcoin. Okay, so itu maksud saya lah, dia ranging ataupun dia akan sideways je. Okay, so itu saja analisis saya untuk kripto. Okay, terutama sekali Bitcoin lah hari ni. Okay, itu saja. Terima kasih.